Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas PA 114 3B-4 akan membentangkan kertas kerja yang bertajuk Konsep Pertukaran dalam Ekonomi Islam. Saya Wan Fatah Atira akan memulakan dengan pengenalan. Konsep pertukaran ialah pemindahan sesuatu barang bagi mendapatkan barang yang lain sebagai pulangan atas persetujuan kedua-dua belah pihak. Ia juga meliputi pertukaran di antara barang dengan barang yang lain atau di antara barang dengan wang. Kaedah pertukaran juga bergantung mengikut kehendak atau kekangan masa dan tempat itu sendiri. Misalnya, zaman purba menggunakan sistem pertukaran barang dengan barang yang dinamakan sebagai sistem barter. Namun setelah berlakunya kesukaran dalam sistem tersebut, Rasulullah SAW telah menggantikannya kepada sistem pertukaran melalui wang. Konsep pertukaran wang terbahagi kepada 3, iaitu pensyariatan, pembentukan kontrak dan pembatalan kontrak. Seterusnya ialah definisi. Konsep kontrak dari segi bahasa ialah mengikat atau menyimpul di antara dua hujung ikatan, sama ada ikatan sebenar atau ikatan simbolik dari satu pihak atau kedua-dua belah pihak. Manakala dari segi istilah pula ialah ikatan satu pihak yang menawarkan ijab dan satu pihak yang menerima tawaran kabul mengikut cara yang disyariatkan dan muktamad. Akad atau kontrak memainkan peranan yang penting kerana ianya memberi hak dan perlindungan kepada kedua belah pihak dalam memberikan kerjasama bagi memperkukuhkan aktiviti ekonomi Islam. Sesungguhnya, konsep pertukaran merupakan salah satu daripada konsep asas ekonomi Islam yang dituntut oleh Allah SAW. Seterusnya, giliran Alia untuk membentangkan mengenai persyariatan dan kepentingan kontrak. Terima kasih kepada Wana. Okey, sekarang saya akan menerangkan mengenai persyaratan kontrak dan kepentingan kontrak. Apa itu persyaratan kontrak? Persyaratan kontrak ada termaktub di dalam Al-Quran dan Hadis. Di dalam Al-Quran iaitu surah Al-Ma'idah ayat yang pertama yang membawa maksud, wahai orang-orang yang beriman, penuhi serta sempurnakanlah perjanjian-perjanjian. Dan di dalam hadis pula, sabda Rasulullah SAW yang bermaksud, Allah berfirman, aku ialah orang yang ketiga di antara orang yang berkongsi selama mereka tidak berlaku khianat kepada kawannya. Jika salah seorang daripada mereka berlaku khianat pada yang lain, maka aku akan meninggalkan mereka berdua. Hadis Qudsi riwayat Abu Daud. Okey, di sini menunjukkan bahawa Allah menekankan umat Islam untuk melaksanakan perjanjian-perjanjian yang termaktub di dalam kontrak. Okey, seterusnya ialah kepentingan kontrak. Kenapa kontrak itu penting? Apa kepentingan kontrak dalam hidup kita? Okey, kontrak merupakan perkara yang sangat penting bagi melaksanakan kerjasama dan pertukaran di dalam ekonomi Islam. Sejak dahulu lagi, kontrak menjadi amalan harian bagi sesebuah masyarakat. Mereka memahami bahawa kontrak merupakan perkara yang penting bagi melaksanakan urus niaga yang melibatkan pertukaran pemilikan barangan atau manfaat, sama ada yang melibatkan sebuah pihak atau pelbagai pihak. Menurut perspektif syariah, sesebuah kontrak perlu mematuhi prinsip dan atur cara yang disyaratkan oleh syarat. Sesebuah kontrak itu merujuk pada iltizam seseorang atau daripada pihak dirinya sendiri yang ditarifkan oleh Imam Al-Jassas. Di samping itu, Islam mengharamkan beberapa transaksi yang melibatkan riba, penjualan benda haram dan perjudian. Bagi memastikan sesebuah kontrak itu sah, ia mestilah memenuhi semua syarat yang terdapat pada 3 rukun, iaitu nombor 1 ialah dua pihak yang berkontrak iaitu akidain. Yang kedua, barangan atau manfaat yang ditransaksi
dan lafaz atau bukti tawaran serta penerimaan. Okey, itu saja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih kepada Alia. Hai, saya Mirhalisa. Saya akan membentangkan tentang pembentukan kontrak. Pembentukan kontrak terbahagi kepada 3 rukun. Rukun pertama ialah ijab dan kabul. Ijab dan kabul merupakan tunjang utama dalam sesebuah pembentukan kontrak yang menandakan persetujuan antara kedua belah pihak. Antara syarat-syaratnya ialah kedua belah pihak mestilah menyatakan secara jelas semasa melakukan akad serta semasa kontrak berlaku. Kedua, perkataan lain antara ijab dan kabul tidak boleh diselangi. Ketiga, ijab dan kabul tidak boleh ditaklidkan dengan sesuatu atau masa. Keempat, tidak menyelangi antara ijab dan kabul dengan diam yang lama. Seterusnya kita beralih kepada komunikasi dalam akad. Komunikasi dalam akad dapat dilakukan dengan pelbagai cara, antaranya ialah secara surat menyurat ataupun secara lisan dan perbuatan atau tingkah laku. Okey, selanjutnya kita akan beralih kepada rukun kedua. Rukun kedua ialah subjek kontrak. Subjek kontrak merujuk kepada benda atau objek yang akan diturut sertakan dalam akad sama ada jual beli, gadaian, hutang, hibah atau pemberian. Syarat-syaratnya ialah sifat maksud alai ataupun dikenali sebagai subjek kontrak hendaklah bebas daripada larangan yang sudah tertera dalam Islam. Ia juga mesti bukan bertujuan untuk memudaratkan. Subjek kontrak patut berada dalam keadaan bersih dan suci daripada segala najis. Okey, seterusnya kita akan beralih kepada rukun ketiga iaitu pihak yang berkontrak atau dikenali sebagai akidani yang merujuk kepada dua pihak yang bersepakat. Contohnya seperti pemberi dan penerima. Akidani terbahagi kepada dua iaitu aliyah al-wujub dan aliyah al-adah. Seterusnya kita akan beralih kepada syarat-syarat pihak yang berkontrak. Pihak yang berkontrak hendaklah cukup umur ataupun baligh. Mereka juga mestilah berakal serta sihat dari segi mental dan fizikal. Seterusnya saya akan mengepaskan pembentangan ini kepada Adam Fahmi. Selain daripada membuat kontrak, terdapat beberapa perkara yang boleh membuat kontrak itu terbatal. Antaranya adalah pembatalan kerana wujudnya unsur pemalsuan, penipuan dan paksaan dalam melakukan kontrak. Selain itu, kontrak yang tamat tempoh. Kontrak yang telah tamat tempoh bermaksud kontrak yang telah dipersetujui telah berjalan dengan lancar dalam tempoh masa yang ditetapkan. Selain itu, disebabkan kontrak tersebut ada unsur hiyah syarat atau hiyah aib. Selain itu, kegagalan mana-mana pihak dalam melaksanakan kontrak juga boleh menyebabkan kontrak terbatal. Dan akhir sekali, kematian pihak yang membuat kontrak. Hal ini kerana kontrak yang telah dibuat itu hanya membabitkan orang yang telah meninggal dan pihak yang lain, dan orang lain tidak berhak untuk menyambung kontrak tersebut. Okey. Qiyah dalam kontrak. Qiyah membawa maksud pihak yang membuat kontrak berhak memilih ada untuk meneruskan kontrak atau sebaliknya, iaitu menarik diri daripada transaksi. Konsep ini merupakan satu hal yang diperuntukkan oleh Islam untuk pihak yang melakukan kontrak bagi kepentingan setiap aktiviti ekonomi. Kelebihan qiyah adalah memberi peluang kepada pembeli atau penjual untuk berfikir secara lebih mendalam mengenai tindakan jual beli yang dilakukan agar dapat memuaskan penjual atau pembeli dalam setiap urus niaga. Selain itu,
Ia juga membantu mencegah daripada timbulnya perasaan tidak puas hati, kerugian dan penyesalan di lain hari yang disebabkan oleh kontrak dari segi harta, kuantiti atau kualiti barang atau perkhidmatan. Bahagian-bahagian qiyam. Qiyam yang paling banyak digunakan dalam jual beli Islam adalah qiyam majlis, iaitu setiap pihak yang melakukan kontrak mempunyai hak untuk membatalkan kontrak selama mana mereka berada di tempat mereka membuat kontrak. Maksudnya selagi mana mereka tak berganjak daripada tempat mereka membuat kontrak, maka mereka masih berhak untuk membatalkan kontrak tersebut. Qiyam syarat. Qiyam syarat merupakan situasi di mana penjual atau pembeli atau salah seorang daripada mereka membuat syarat pada batu akad supaya kontrak itu mempunyai qiyam. Qiyam aib. Kecacatan atau kerosakan pada sesuatu barang yang hendak dibeli atau barang tersebut tidak mendapati spesifikasi seperti mana yang telah ditetapkan dalam kontrak. Okey, sekian daripada saya dan slide seterusnya akan dibacakan oleh Muhammad Ibrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan meneruskan bahagian kesimpulan bagi pembentangan kumpulan kami, iaitu kumpulan 4. Kesimpulan secara umum yang dapat dibuat daripada tajuk tugasan kami iaitu konsep pertukaran dalam ekonomi Islam ialah pertukaran dalam konsep ekonomi Islam membawa maksud pemindahan sesuatu barang milik seseorang bagi memperoleh barang milik orang lain dengan persetujuan kedua-dua belah pihak. Manakala kontrak atau akad pula membawa maksud ikatan di antara satu pihak yang menawarkan yakni ijab dan satu pihak yang menerima tawaran yakni qabul mengikut cara yang telah disyariatkan serta sabit kesannya terhadap persetujuan itu yakni muktamad. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana telah memberi kami peluang dan ruang untuk menyiapkan tugasan kertas kerja ini dengan jayanya. Pada akhir tugasan ini, kami sekumpulan dapat memahami dengan lebih lanjut berkenaan topik konsep pertukaran dalam ekonomi Islam. Dalam pensyariatan kontrak telah ada dalil yang kukuh iaitu firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Maidah ayat yang pertama seperti yang telah dibacakan oleh sahabat saya di atas, dan juga terdapat hadis Nabi yang turut boleh dikaitkan dengan pensyariatan kontrak ini. Syariat Islam sememangnya mengharamkan dan menolak sekeras-kerasnya transaksi ataupun urus niaga yang berunsurkan riba, perjudian ataupun penjualan barangan haram. Selain itu, kami sekumpulan dapat mengenal pasti rukun-rukun yang diperlukan dalam sesebuah kontrak. Rukun yang pertama iaitu ijab dan qabul. Perlunya kepada ma'qud alai iaitu subjek kontrak merupakan rukun yang kedua, serta rukun yang ketiga iaitu pihak yang berkontrak yakni akidani. Kami juga dapat mengetahui cara komunikasi dalam sesebuah kontrak. Seterusnya boleh diringkaskan bahawa di mana terdapat 5 keadaan yang menyebabkan berkuat kuasanya pembatalan sesebuah kontrak itu, iaitu kontrak yang rosak, kontrak yang telah tamat tempohnya, penamatan kontrak disebabkan khiyar, kewajiban dalam kontrak gagal dilaksanakan, dan berlakunya kematian. Pada bahagian akhir, kesimpulan ataupun kesimpulan secara menyeluruh yang dapat diketengahkan iaitu kontrak bukanlah sesuatu perkara yang baharu dalam dunia perundangan maupun pengurusan dan perniagaan. Kontrak sudah lama wujud bagi memudahkan dan melancarkan lagi urusan setiap manusia, seperti contoh sistem urus niaga, timbangan dan ukuran dan sebagainya. Sistem kontrak yang teratur dan kemas dalam Islam sudah menunjukkan bahawa bidang muamalat sememangnya turut ditekankan dalam ekonomi Islam. Kontrak secara umumnya memberi banyak manfaat kepada manusia.
Kontrak dapat memenuhi pelbagai kehendak dan juga keperluan setiap manusia. Kemaslahatan dan hajat manusia juga dapat dipenuhi dengan adanya sistem kontrak ini. Dan kontrak turut memelihara konsep keadilan sesama manusia. Akhir sekali, rukun-rukun kontrak sangatlah penting dan perlulah ditepati dengan sebaiknya dalam menjayakan sesebuah kontrak itu. Sekian daripada saya. Terima kasih. Dengan berakhirnya bahagian kesimpulan yang telah dibentangkan oleh saya sebentar tadi, maka berakhirlah sesi pembentangan bagi kumpulan kami, iaitu kumpulan 4, mengenai tajuk konsep pertukaran dalam ekonomi Islam. Seterusnya, kami sekumpulan amat mengalu-alukan anda semua untuk mengemukakan persoalan mengenai tajuk pembentangan kami, iaitu konsep pertukaran dalam ekonomi Islam. Sekian saja daripada kami sekumpulan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.